Amran, dan untuk laporan dari negeri di bawah bayu pula kita bersama saja dengan Inisia dulu di studio berita ATM di Kota Kinabalu. Silakan Inisia. Baik, terima kasih Laila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sebanyak 16 barangan di negeri ini disinarai di bawah skim kawalan harga musim Deepavali 2015 sempena sambutan perayaan itu pada 16 November ini. Skim kawalan harga itu berkuat kuasa selama 16 hari sehingga 14 November ini. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Jainab Ahmad Aid, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK melaksanakan skim kawalan harga tersebut bagi membolehkan pengguna memperolehi barangan keperluan pada harga berpatutan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan majlis pelancaran skim kawalan harga musim Deepavali 2015 di Pasaraya Chua Kaseng, CKS, Menggatal. Datuk Jainab mengingatkan para peniaga yang gagal menggunakan tanda harga khas berwarna merah jambu ke atas barangan harga terkawal boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Antara barangan itu termasuk ayam hidup, ayam sembeli, ayam super, telur ayam grade A, B, C, daging kambing biri-biri import bertulang, daging paha kambing biri-biri import bertulang, tomato, cili merah, kelapa biji, kelapa parut, bawang merah kecil India, bawang besar import, ubi kentang import China dan kacang dal Australia. Golongan wanita di negeri ini disaran untuk menambah ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi maklumat. Ini bagi memastikan golongan wanita terus dimartabat dan diperkasa dalam pelbagai bidang. Gesaan itu disuarakan Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datu Anita Baranting, ketika merasmikan Persidangan Wanita Berwibawa 2015 di Sandakan. Beliau juga menyeru golongan wanita memainkan peranan dalam mewujudkan budaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Menurutnya, ilmu bukan sahaja dapat disebarkan melalui media konvensional, malah melalui teknologi maklumat dan komunikasi terkini. Mengenai persidangan ini, Datuk Anita berharap para peserta akan memperolehi manfaat khususnya melalui perkongsian pengalaman daripada tokoh-tokoh wanita yang berjaya di Sabah. Persidangan sehari ini anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah dan Majlis Penasihat Wanita Sabah antara lain bertujuan untuk melahirkan wanita berwibawa, seterusnya mencapai dasar 30% kedudukan wanita di peringkat pembuat keputusan. Kepimpinan Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK dan Jawatankuasa Kemasyarakatan Dalam Bandar JKDB hendaklah menjadi mentor yang baik kepada kelompok masyarakat yang diwakili. Ke arah itu, JKKK dan JKDB perlu fokus terhadap peranan sebagai pentadbir di peringkat kampung dengan membaiki kelemahan serta menambah baik perkhidmatan berdasarkan pengetahuan, komunikasi dan hubungan yang berkesan. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Radin Maleh, langkah itu selaras dengan ekspektasi rakyat yang semakin meningkat. Beliau berucap pada penutupan kursus pengurusan dan pentadbiran JKKK, JKDB, kawasan Tamparuli di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Latihan dan Pembangunan Masyarakat LPM, Yahya Haji Abdul Karim. Supaya lebih fokus terhadap setiap aktiviti yang dirancang, Datuk Radin mahu pemimpin JKKK, JKDB menjadualkan mesyuarat bulanan secara tetap kerana dilihat lebih telus dalam membuat keputusan secara persetujuan ramai. Pendekatan sedemikian akan mengelak hanya ketua yang akan membuat keputusan dengan meminggirkan pendapat ahli JKKK, JKDB lain. Lebih 90 JKKK, JKDB dari 67 buah kampung di Tamparuli menyertai kursus ini. Ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyu, Borneo Diverse NC Sport Sabah Sendirian Berhad dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS mengadakan program Borneo Diverse. Kesedaran penyu di Mabul pada 9 hingga 12 November ini di Pulau Mabul Semporna. Menurut pengerusi program Louis Lang, pelbagai aktiviti akan diadakan termasuk menanda penyu yang bertujuan memantau kadar pertumbuhan jangka panjang populasi penyu di Mabul.
Beliau bercakap kepada pemberita dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sementara itu, pensyarah kanan Institut Penyelidikan Marin Borneo UMS, Dr. Pushpa M. Palaniapan berkata, sejak Ogos 2010 hingga Mei tahun ini, sebanyak 346 penyu hijau dan 26 penyu sisik berjaya ditanda di Pulau Mabul. Tambahnya, pulau itu kini mempunyai 3 pusat penetasan telur penyu dan 150 sarang penyu yang mengeluarkan 100 biji telur bagi setiap sarang. Populasi penyu di pulau tersebut pula terdiri daripada 70% anak penyu sementara selebihnya penyu dewasa. Program yang bakal disertai 2 sekolah dan 150 penyelam seluruh negara itu dijangka dirasmikan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Universiti Malaysia Sabah UMS terus komited menghasilkan pelbagai bahan ilmiah sebagai sumber rujukan menerusi penyelidikan universiti berkenaan. Usaha itu dapat dilihat menerusi kejayaan pensyarah-pensyarah UMS dalam menghasilkan bahan-bahan ilmiah berkualiti. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah, penghasilan bahan-bahan ilmiah itu bukan sahaja memberi manfaat kepada golongan pelajar, malah secara tidak langsung membantu menjana pendapatan universiti. Beliau berucap merasmikan kedai buku penerbit UMS di lobi Anjung Siswa UMS Kota Kinabalu. Sejak beroperasi hujung bulan lalu, kedai buku ini mempunyai lebih 2,000 naskah buku ilmiah dan juga novel. Ia merupakan hasil penerbitan UMS dan beberapa universiti lain di bawah naungan Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAPIM, antaranya Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Pertanian Malaysia UPM dan Universiti Teknologi Mara UITM. Bagi buku lama, potongan harga sehingga 80% diberikan, manakala bagi buku-buku baharu, potongan harga sehingga 20%. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 10 pagi ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman merasmikan perhimpunan bersama pemimpin masyarakat Zon Sandakan di Dewan Serbaguna Libaran Sandakan. Seterusnya, pada pukul 2 petang, Datuk Musa akan menghadiri Majlis Penyampaian Bantuan Kewangan Kerajaan Negeri Sabah kepada sekolah-sekolah dan badan-badan keagamaan bukan Islam tahun 2015 bagi bahagian Pantai Timur di Dewan SJKC Chinhua Sandakan. Manakala pada pukul 7.30 malam berlangsung Majlis Mayor Press Award 2015 di Shangri-La Tanjung Aru Resort, Kota Kinabalu. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Laila Dian Kasop. Silakan.